أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahawa orang-orang yang beriman itu bersaudara dan persaudaraan iman adalah yang paling akrab lebih daripada hubungan-hubungan yang lain, dan mengaitkan persaudaraan itu dengan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelayakan untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan adab-adab persaudaraan di kalangan orang-orang yang beriman. Bukan sahaja melakukan perkara yang wajib dilaksanakan bagi menjalin ikatan persaudaraan kasih sayang di antara satu sama lain. Dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah supaya meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang buruk, akhlak-akhlak yang tidak baik, perangai-perangai yang boleh memisahkan persaudaraan di antara orang-orang yang beriman dan mengurangkan kasih sayang sesama mereka. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu kaum itu mempersendakan kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang persendakan itu lebih baik daripada kaum yang menyenda dan menghinakannya. Ini merupakan adab yang diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melarang melakukan senda dan menghina di antara satu sama lain. Di antara sebab yang menyebabkan berlakunya persendaan dan penghinaan ialah sifat takabur.
Maka Nabi SAW bersabda, Al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan menghina orang. Di antara sifat sombong ialah menolak perkara yang benar. Walaupun diketahui perkara itu benar, lalu dia menolaknya. Ini sifat sombong. Sifat yang ada pada iblis, yang menyebabkan iblis dihalau daripada syurga dan menjadi makhluk yang dihina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun iblis yang ditawan oleh malaikat, dia angkat ke langit, beribadat bersama dengan malaikat, berada di alam malakut dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan melakukan kesalahan sombong, merasakan dirinya lebih daripada orang lain, menolak kebenaran yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iblis menjadi makhluk yang dilaknat dan dihina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang sombong ini kebiasaannya suka mempersendakan orang lain. Ini adalah amalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dilarang orang-orang yang beriman melakukannya. Di antaranya ialah mempersendakan di antara kaum dengan kaum yang lain, bangsa terhadap bangsa yang lain. Allah Ta'ala menjadikan manusia bukan sahaja berbagai-bagai individu, dalam masa yang sama keluarga, dan lebih besar daripada itu bangsa. Janganlah bangsa menghina bangsa yang lain, kaum menghina kaum yang lain, Arab menghina yang bukan Arab, Melayu menghina yang bukan Melayu, Cina menghina yang bukan Cina, India menghina yang bukan India. Menghina kerana keturunannya, kerana warna kulitnya, kerana kedudukan politik dan kedudukan ekonominya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menerima Islam, mereka itulah yang dimuliakan oleh Allah. Sesiapa yang meninggalkan Islam, dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Islam yang menentukan kemuliaan sesuatu kaum dan bangsa di atas muka bumi ini. Perangai menghinakan kaum adalah perangai jahiliah. Apabila Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menghina salah seorang rakannya, Ammar bin Yasir, yang berasal daripada hamba, Abu Dzar mengatakan, ya bena mra'atis sauda, wahai anak perempuan hitam, anak perempuan hitam legam, anak kepada ibu yang hitam. Didengari oleh Nabi SAW. Lalu baginda SAW bersabda, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, kamu ni seorang yang masih ada lagi perangai jahiliyah. Abu Dzar yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam merasakan dia telah berdosa dan berdosa terhadap Ammar bin Yasir, lalu meminta maaf. Diriwayatkan dia merebahkan dirinya, meminta Ammar memijak kepalanya, kalau tidak dia tidak bangun. Itulah sifat yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, menerima arahan dan firman dapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan betapa pentingnya larangan ini, Allah menyebut secara khusus, wala nisa'un min nisa', dan janganlah kaum perempuan menghina kaum perempuan yang lain. Menunjukkan bahawa hina menghina ini juga berlaku di kalangan kaum wanita, kaum perempuan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna jaratun lijaratiha walau firsa nasyatin. Janganlah seorang jaran perempuan menghina jaran perempuan yang lain dengan sebab hadiah yang diberikan kepadanya, walaupun daging yang sedikit yang lekat pada kuku kaki kambing. Diberi hadiah lauk kepada jaran sebelah, yang ada padanya hanyalah kuah yang banyak, isinya tulang saja, ada sedikit daging yang melekat pada kukunya. Diberi hadiah itu yang ada padanya. Maka jangan jaran perempuan menghina jaran perempuan yang lain dengan sedikit hadiah yang diberi olehnya. Hadiah yang sedikit kerana dia orang miskin,
dia beri hadiah yang sedikit. Bagi sumbangan sedikit saja, RM1 saja. Walaupun RM1, dia ikhlas. Dia mendapat pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Walaupun dermanya 1 juta, kena ambil gambar. Ambil gambar kamera Rasulullah dalam TV. Jeling kat TV. Bukan orang tak nampak dia. Maka dia tak dapat pahala. Walaupun yang dia derma itu berjuta-juta. Jangan menghina seseorang kerana sumbangan sedikit yang diberi olehnya. Janganlah seorang wanita menghina wanita yang lain. Janganlah kaum perempuan menghina kaum perempuan yang lain. Asa an yakunna khairan minhun. Boleh jadi mereka yang dihina itu lebih baik daripada orang yang menghina. Orang yang mencela dan menghinanya lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu mencela diri kamu sendiri. Jangan kamu memanggil dengan gelaran-gelaran yang dimarahi. Hubungan di antara seorang Islam dengan seorang Islam yang lain laksana satu jasad. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Bandingan hubungan persaudaraan di antara orang-orang yang beriman itu laksana anggota dalam satu jasad. Apabila satu anggota sakit, maka semua anggota akan merasa sakit. Bila kaki ditikam duri, sakit, mata tak lena, tak dapat tidur. Padahal yang kena duri kaki bukan mata, biar ke kaki lah. Mulut memberitahu orang sakit, bukan mulut yang kena duri, kaki yang kena duri. Mengapa beritahu orang? Biarkan kaki yang sakit. Tangan meraba mencari sesuatu untuk mencabut. Menandakan bahawa bila satu anggota sakit, semua anggota akan merasa sakit. Begitulah hubungan di kalangan orang-orang yang beriman. Hubungan laksana satu jasad. Bila menghina sesama sendiri, laksana menghina diri sendiri. Mencela sesama orang yang beriman seperti mencela diri mereka sendiri. Jangan memanggil dengan gelaran-gelaran yang dimarahi. Mengikut para ulama, sebab nuzul ayat ini ialah kerana orang-orang Arab suka memberi gelaran di antara satu sama lain. Sehingga seorang individu mempunyai 3 nama. Ada 3 nama. Yang 2 lagi ialah gelaran. Gelaran yang diberi oleh rakannya. Gelaran yang buruk. Gelaran yang dimarahi kalau disebut. Mereka suka menggelar di antara satu sama lain. Memberi gelaran dengan tujuan untuk menghina dan mencela. Ini adalah di antara amalan-amalan jahiliah. Jangan memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Kecuali Abu Jahal, tak apa. Abu Jahal, orang yang sangat jahil. Nama dia Abul Hakam. Abul Hakam itu gelaran dia. Ammar bin Hisham Abul Hakam. Oleh kerana dia sangat kuat menentang Islam, maka dipanggil Abu Jahal. Tok bebal, orang yang bebal, yang jahil, yang bodoh kerana menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang ialah menghina sesama orang-orang yang beriman. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk nama ialah panggilan fasik. Amalan yang jahat setelah menjadi orang-orang yang beriman. Setelah menjadi orang-orang yang beriman, masih lagi berperangai dengan perangai jahiliah. Menyebut nama-nama yang disebut